Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznika. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita mengupaskan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak menerokai lagi dua potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Umdatul Ahkam, iaitu hadis nombor 69 dan hadis nombor 70. Yang kedua-dua hadis ini adalah berkaitan dengan bab saf salat. Kita bacakan terlebih dahulu teks hadis dalam bahasa Arab. Hadis ke-69 dalam kitab Umdatul Ahkam berbunyi, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wa li Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, hatta idza ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta idza kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Yang artinya, daripada Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu rapatkan saf kamu dengan benar atau Allah akan memalingkan wajah kamu. Dalam redaksi Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf hingga kami seolah-olah melihat baginda meluruskan anak panah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa kami telah faham. Suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam datang dan berdiri. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hampir bertakbir, baginda melihat ada seseorang yang sedikit menonjol dadanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menegur, wahai hamba Allah, kamu luruskan saf kamu dengan benar atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan tentang lurusnya saf, dan dalam hadis ini pernah ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan para sahabat sebagai makmum. Satu ketika sebelum Nabi mengangkat takbir, Nabi cek saf salat di kalangan sahabat dan Nabi lihat ada seorang lelaki ni yang mana dia ni diri bukan dalam barisan yang lurus. Dalam erti kata yang lain, beliau ni ke depan sikit. Dia tak meluruskan barisan. Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai hamba Allah, kamu luruskan saf kamu dengan benar atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kamu. Itu merupakan amaran yang pernah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Pertama sekali, kata para ulama kita, hadis ini ada mengandungi perbahasan para ulama mengenai hukum meluruskan saf. Kita solat berjemaah, apa hukum meluruskan saf, meluruskan barisan solat? Apa hukumnya? Apa hukum merapatkan saf? Dia ada dua isu kat sini. Satu adalah meluruskan barisan, kedua adalah merapatkan saf. Meluruskan barisan maksudnya adalah kita diri in a straight row. Tak ada yang ke depan, tak ada yang ke belakang.
Itu yang dimaksudkan dengan meluruskan saf, meluruskan barisan solat. Merapatkan saf maksudnya adalah kita diri rapat-rapat dengan orang yang di sebelah kita. Kita tidak meninggalkan ruang ataupun gap antara kita dengan makmum di sebelah kanan kita atau makmum dekat sebelah kiri kita. Jadi taswiyatus sufuf yang disebutkan dalam hadis merangkumi meluruskan saf dalam straight row, barisan yang lurus, dan juga diri rapat-rapat dengan orang yang berada kat sebelah kita. Ada sedikit perbahasan di kalangan ulama tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf ni. Ada sebahagian di kalangan ulama berpandangan yang hukumnya wajib. Oleh kerana wajiblah Nabi SAW berikan ancaman sebagaimana yang ada kat dalam hadis tadi. Hendaklah kamu meluruskan saf, kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan wajah-wajah kamu. Satu amaran yang diberikan oleh Rasul SAW. Jadi menurut sebagian ulama, amaran sedemikian rupa lebih layaklah untuk kita masukkan hukum meluruskan saf itu dalam kategori wajib. Itu merupakan pandangan sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain kata tak setuju. Memang betul dalam hadis ini ada satu amaran yang diberikan oleh Rasul SAW. Tapi dalam hadis yang lain, kata mereka, ada juga hadis yang mengatakan Nabi pernah bersabda, fa inna taswiyatis sufufi min tamamis salah. Sungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Jadi mereka faham kesempurnaan solat itu sebagai sesuatu yang mengindahkan lagi solat tersebut. Mereka memahami meluruskan dan merapatkan saf itu sebagai sesuatu perkara sunat yang dituntut, tak sampai kepada peringkat wajib. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang meluruskan saf ni. Ada yang berpandangan wajib dan ada juga yang berpandangan sunat. Pengajaran yang kedua yang boleh kita raih daripada hadis ini, hadis ini menunjukkan yang Rasul SAW sangat memerhatikan saf agar diluruskan. Nabi sebelum mulakan salat, Nabi akan ensure, Nabi akan pastikan yang saf salat para sahabat ni lurus. Sampai Nabi SAW berikan teguran bagi mereka-mereka yang tak meluruskan saf. Pengajaran yang ketiga yang boleh kita raih daripada hadis ini, hadis ini menunjukkan bahawa imam boleh berbicara, boleh berbual antara iqamah hingga menjelang solat ketika ada suatu keperluan. Jadi selepas muazzin melaungkan iqamah, sebelum imam mengangkat takbir, boleh tak imam berbicara, berbual? Kata para ulama boleh. Terutama sekali bila ada keperluan. Sebagaimana salah satu contoh keperluan adalah untuk memastikan saf itu lurus. Boleh imam memberikan teguran. Boleh imam memberikan peringatan kepada para makmum untuk meluruskan saf, untuk merapatkan saf. Itu merupakan di antara tiga pengajaran penting daripada hadis ke-69. Kita nak beralih kepada hadis ke-70 pada malam ini, pada hari ini. Hadis ke-70 berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala qumu fali usalliya lakum. Qala Anas faqumtu ila khasir lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ah wal ajuzu min wara'ina fasalla lana raka'atain thumma ansarafa. Wali Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminih wa aqama al-mar'ata khalfana. Yang artinya, daripada Anas bin Malik, neneknya Mulaikah telah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan yang dimasaknya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyantapnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah kamu, sungguhnya aku akan menjadi imam salat kamu." Anas radhiyallahu anhu berkata, maka aku berganjak menuju ke sebidang tikar,
milik kami yang sudah semakin hitam kerana sering digunakan. Lalu aku percikkan tikar itu dengan air. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Kemudian aku dan seorang anak yatim berdiri di saf belakang baginda SAW. Sementara seorang wanita tua berdiri di saf belakang kami. Baginda SAW mengimami solat kami sebanyak 2 rakaat. Selepas itu baginda SAW pergi. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW salat bersama dengan anak yatim itu beserta ibunya. Baginda SAW menyuruhku berdiri di sebelah kanan baginda SAW dan menyuruh wanita tersebut berdiri di belakang kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW pernah diundang untuk menjamu makanan. Kan? Jadi Nabi SAW menerima undangan tersebut. Nabi makan dekat rumah individu tersebut. Kemudian Nabi SAW mendirikan solat. Solat apa yang Nabi dirikan? Solat sunat. Nabi dirikan solat sunat secara berjemaah dengan sebahagian golongan lelaki dan sebahagian golongan wanita. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Pertama sekali kata para ulama, saf anak yang belum baligh itu sah. Jadi kalau dalam salat jemaah ada seorang budak kecil yang diri dalam saf salat, boleh ke tak boleh? Boleh. Sah ke tidak? Sah. Dia tidak memutuskan saf tersebut. Yang kedua, posisi wanita berada di belakang saf lelaki sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis tadi. Nabi SAW sebagai imam, kemudian ada sebahagian sahabat di kalangan lelaki yang diri kat belakang Nabi SAW, kemudian ada wanita pula yang berdiri kat belakang saf lelaki. Jadi kedudukan saf wanita ni dia bukan kat depan. Kalau solat berjemaah yang ada lelaki dengan wanita, kedudukan saf wanita ini berada kat belakang. Belakang mana? Belakang saf lelaki. Dan bukan di hadapan saf lelaki. Yang ketiga, sah saf wanita seorang diri. Dalam hadis tadi, Nabi SAW bersolat jemaah dengan para makmum dia. Ada makmum lelaki, ada makmum wanita. Dan dalam hadis tadi disebutkan, wanita yang solat bersama-sama dengan Nabi SAW cuma seorang diri saja. Dia diri kat belakang, dekat belakang saf lelaki dan dia seorang diri. Tak ada orang yang kedua, tak ada wanita yang kedua ataupun yang ketiga yang ikut serta dalam solat jemaah tersebut. Itu menunjukkan wanita kalau dia datang solat berjemaah dan kebetulan dia seorang dalam saf, adakah sah ataupun tidak? Kita katakan sah. Kerana pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang keempat, solat sunat boleh dilakukan berjemaah meskipun tidak ada anjuran untuk itu. Jadi solat yang didirikan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi adalah solat sunat. Nabi solat sunat berjemaah dengan para makmum. Jadi sebagian ulama menyimpulkan boleh mendirikan solat sunat secara berjemaah. Walaupun tidak dianjurkan untuk melakukan perkara tersebut. Selagi mana tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kan itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para ulama. Yang kelima, boleh mendirikan solat dengan tujuan untuk mengajar. Nabi SAW sebagai seorang guru. Jadi Nabi SAW mendirikan solat berjemaah, solat sunat. Salah satu tujuannya adalah dengan tujuan mengajar para makmum. Yang keenam, sikap tawaduk dan kemuliaan akhlak Nabi SAW. Ada para sahabat yang mengundang Nabi SAW untuk makan dekat rumah mereka. Nabi SAW memenuhi permintaan tersebut. Nabi SAW memenuhi undangan tersebut. Dan yang ketujuh adalah dianjurkan untuk memenuhi undangan. Walaupun itu bukan walimah perkahwinan, kan adalah majlis yang lain, diundang kan untuk menjamu selera di rumah orang tersebut, dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut. Itu merupakan di antara pengajaran-pengajaran penting
yang boleh dikeluarkan daripada hadis 69 dan hadis 70 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan ataupun kekurangan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.